Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, aku ada tengok sidang parlimen ucapan Johari Gani, ahli parlimen Titi Wangsa. So aku berminat sangat-sangat dengan ucapan dia soal subsidi minyak. Aku sangat-sangat rasa sentap. Bayangkan puluhan bilion kerajaan belanja untuk bagi subsidi tau. Puluhan bilion dalam masa 1 tahun. Dan malah kebocoran minyak seluduk, minyak yang disalahgunakan sebanyak 10 bilion ringgit geng. 10 bilion. Bayangkan berapa banyak dan berapa besar kebocoran. Bayangkan kalau subsidi bersasar, kerajaan dapat bagi untuk B40, B40 dan juga M40 sebanyak 5,000 setiap seorang untuk cover balik minyak yang harga minyak. Aku rasa sangat-sangat berbaloi kalau untuk minyak saja. Bayangkan kalau macam kerajaan dapat cover balik, contohlah 70 bilion, duk ada berapa 20 juta kan, ataupun berapa belas juta rakyat ataupun berkeluarga, dan juga hak bujang-bujang kerajaan dapat bagi. Kalau bujang kerajaan dapat bagi 2,500 kan, kalau bujang kerajaan dapat bagi 2,500, dan kalau hak yang dah berkeluarga kerajaan boleh bagi sampai RM5,000 untuk 1 tahun untuk nak cover balik subsidi. Dan harga minyak baru aku rasa adil. Warga asing, pendatang asing mai duduk dalam Malaysia, makan subsidi kita, makan subsidi minyak, makan segalanya subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Warga asing, pendatang asing, orang yang tak bayar cukai apa pun, mereka boleh makan atas angin, untung atas angin je. So, aku nak ajak hampa bersama, kita dengar ucapan Johari Gani di dalam parlimen. Memang best, memang terbaik Johari Gani. Jom sama-sama kita dengar apa yang diucapkan oleh Johari Gani, ahli parlimen Titi Wangsa. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam proses kita menyusun strategi RMK2 ini, saya ingin membawa Dewan Yang Mulia ini mengenai subsidi bersasar. Ini adalah merupakan salah satu faktor ataupun pencapaian RMK ini. Jika ianya dapat kita atasi subsidi bersasar ini, sudah tentu dia berkebolehan untuk memberi impak yang sangat tinggi kepada ekonomi dan juga mengawal ketirisan subsidi. Tahun lepas, kerajaan membelanjakan sejumlah 77.3 bilion untuk subsidi penggunaan meliputi subsidi petrol, diesel, LPG, minyak masak, paket, elektrik, ayam, telur dan lain-lain. Tahun ini pula, kerajaan mengunjurkan sejumlah 64 bilion akan dibelanjakan untuk subsidi-subsidi tersebut. Walaupun subsidi ini membantu rakyat Malaysia dari segi mengurangkan kos hari hidup mereka, subsidi ini juga memberi kesan negatif seperti mendedahkan kepada ketirisan dalam bentuk penyeludupan dan penyalahgunaan subsidi oleh golongan yang tidak sepatutnya menerima subsidi ini. Ianya lebih teruk sekiranya penguatkuasaan lemah untuk mengawal ketirisan ini. Contohnya, pada ucapan bajet 2023 awal tahun ini, Yang Amat Berhormat Tan Bun menjelaskan bahawa negara kita menanggung kerugian 10 bilion daripada subsidi diesel yang disebabkan oleh penyelewengan dan penyeludupan. 10 bilion kerugian ini sepatutnya boleh disalurkan kepada golongan yang memerlukan, tetapi tertiris dan diselewengkan oleh kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Untuk makluman yang Dewan Yang Mulia ini, 10 bilion ini kalau kita salurkan kepada rumah mampu milik, kerajaan boleh membina rumah mampu milik sebanyak 50,000 unit rumah mampu milik setiap tahun. Saya tidak menafikan keperluan penguatkuasaan yang lebih ketat, tetapi sebesar mana pun penguatkuasaan ianya tidak akan dapat menghalang ketirisan subsidi ini daripada terus berlaku di masa akan datang sekiranya perbezaan harga subsidi dan harga sebenar di pasaran adalah besar. Contoh lain seperti subsidi minyak. Saya ingat memberitahu contoh subsidi minyak paket 1 kg yang kerajaan salurkan
RM2.50 satu paket. Tiap-tiap bulan kerajaan menyediakan 60 juta paket tiap-tiap bulan. Bayangkan, kita ambil 60 juta paket ini, kita bagi dengan household B40, 3.2 juta roughly. Setiap rumah dapat 18 paket tiap-tiap bulan. Tapi pada hakikatnya kita tak nampak benda tu di luar. Sebab itu saya ingin mencadangkan, tiap-tiap bulan kita hantar 60 juta paket. Tetapi dia tak sampai kepada orang, kepada pengguna. Pengguna yang layak untuk mendapat ini. Sedangkan jumlah yang dia beri itu terlalu besar. Sehingga 18 paket tiap-tiap satu bulan kalau kita hitungkan dari segi jumlah B40 ni. Ini adalah berpunca daripada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan yang menyebabkan rakyat yang memerlukan tidak dapat menikmati subsidi ini. Sekiranya subsidi pukal atau blanket subsidi ini dapat dikurangkan dan seterusnya dihentikan, ianya hanya bukan sahaja akan membantu kerajaan dari segi penjimatan dana awam, tetapi juga dapat membantu mengekang ketirisan melalui penyelewengan dan penyelundupan barang. Subsidi pukal juga bersifat regresif, yang sebenarnya memberi manfaat yang lebih kepada kumpulan pendapatan tinggi. Tengok saja kajian daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa kumpulan T20 menikmati 42% daripada subsidi petrol yang diberi kerajaan, manakala kumpulan B40 hanya menikmati 14% daripada subsidi tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan progresif dalam mengagihkan subsidi perlu diambil oleh pihak kerajaan dengan menggantikan subsidi pukal kepada subsidi bersasar secepat mungkin. We have been talking this for a long time. Dengan adanya rancangan Malaysia ke-12 revision ini, saya harap kita jangan tunggu lagi kerana kedudukan kewangan juga kerajaan juga sangat kritikal dengan hutang yang begitu tinggi. Penjibatan daripada memberhentikan blanket subsidi boleh digantikan dengan pengagihan tunai secara direct yang lebih banyak kepada kumpulan B40 dan M40. Ambil saving subsidi ini bagi kepada B40 dan M40, sudah tentu kalau duit kita habis pun dia sampai kepada target. Ianya juga akan menghentikan aktiviti penyelewengan dan penyeludupan. Pelaksanaan subsidi bersasar ini juga membantu kedudukan fiskal kerajaan dan juga dapat mencapai sasaran kerajaan untuk menurunkan defisit fiskal kepada 3% daripada 5.6%. Saya berharap dengan majoriti yang ada di dalam Dewan ini, di dalam Dewan yang mulia ini, kestabilan politik dapat diberi kepada negara, kerajaan boleh melaksanakan dasar-dasar subsidi yang bersasar tanpa menangguhkan lagi. Kerana dasar yang bersasar ini dia tidak popular. Tetapi dia akan memberi tekanan kepada kerajaan. Dengan kekuatan yang ada pada kerajaan ini, saya percaya we have to sail through this short-term pain for long-term gain. Okey geng, alhamdulillah. Kita kalau hampa dengar, alhamdulillah aku pun faham, insya-Allah hampa pun faham. Sebab tu pada aku subsidi bersasar sangat-sangat penting. Sebab barulah agihan subsidi kerajaan kepada rakyat tu adil. Barulah fair, barulah adil. Rakyat yang sepatutnya dapat, dia dapat. Sebab tu seperti mana Rafizi Ramli dia duk bagi tahu, untuk nak buat subsidi bersasar ni, pelbagai pihak di dalam sistem ataupun kementerian kerajaan kena tahu dan kita perlu gabungkan. Salah satulah kan, Jabatan Pengangkutan, JPJ, trafik apa semua kan, ataupun polis. Kita kena tahu satu-satu orang tu kerajaan kena tahu hang ada berapa biji rumah, hang ada berapa biji kereta, hang ada berapa biji motor, hang ada berapa orang anak, dan bini hang tu kerja apa, anak hang umur berapa kan. Sebab kalau anak-anak kita selain daripada OKU, anak-anak kita sihat elok ni, kalau bawah umur 18 di bawah tanggungan kita
kita layak dapat subsidi daripada kerajaan. Ini hanya untuk rakyat B40 dan M40. Yang mana layak dapat, perlu dapat. Dan ketika itu kalau macam kerajaan dia dah bagi kepada kita duit beribu-ribu ringgit, waktu tu kita nak isi minyak, kita akan rasalah harga minyak mahal dan juga apa-apa hak yang subsidi, hak sebelum ni diberikan oleh kerajaan kepada kita, kita akan rasa harga barang mahal, kita akan rasa harga minyak, harga gula dan juga harga minyak petrol dan juga diesel kita akan rasa mahal. Tapi kerajaan dah bagi duit kepada kita tu untuk nak cover balik, untuk subsidi harga-harga barang hak naik. Tujuan daripada zaman Najib Razak hingga ke hari ini, kerajaan bagi BRIM, kerajaan bagi BSH atau kerajaan bagi apa dia orang tahu kan. Itu salah satunya punca kerajaan bagi untuk apa? Untuk tampung kos harga barang yang naik. Duit yang kerajaan bagi ni lah untuk dia nak tampung. Faham tak? Jadinya untuk contoh macam daripada segi subsidi bersasar tu, aku sangat-sangat setuju. Sebab untuk orang kaya, dia tak perlu dapat dah geng. Sebab dia dah kaya. Cuba bayangkan, gaji dah 10,000, berbelah-belah ribu sebulan. Kan? Takkan dia tak reti handle lagi duit dia. Of course, bila gaji kita lebih, duit kita lebih, of course, kita nakkan semuanya lebih. Kita akan naikkan lagi perbelanjaan kita. Kita akan naikkan lagi beli rumah sampai 3-4 biji. Standard lah tu. Sebab apa? Sebab duit kita banyak. Contoh macam kita duit tak banyak, kita kita akan belanjalah cara kita. Kita akan duduk rumah sewa. Kalau macam kau belah miskin-miskin bandar ni. Jadi aku setuju sangat apa yang dilancarkan dan bakal dilancarkan oleh kerajaan akan datang untuk kerajaan hari ini. Dan aku setuju sangat dan teruskan, sebab untuk nak elak kebocoran dan nak elak subsidi yang warga asing duk makan selama ni, untuk nak elak yang pelarian kepala bana puak-puak ni main duk makan subsidi. Sepatutnya subsidi tu untuk rakyat Malaysia, tapi warga asing duk tibai sekali, sedap tak adil, sangat-sangat tak adil. Jadi terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampang tu orang. Assalamualaikum.